Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Zulaikha Roslan. Saya Zulaikha dan sekarang masa untuk kita santai bersama secawan kopi sambil mendengar cerita. Terima kasih sebab sudi klik video ni. Kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata kalau anda tekan button subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi loceng, sebab saya ada banyak lagi perkongsian menarik nak diceritakan kepada anda. Dan untuk video pada kali ini, saya ada sebuah kisah mengenai rumah pusaka peninggalan arwah mak. Jadi tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Sebuah kisah perkongsian daripada kawan saya yang bernama Ina. Recently disebabkan PKP kan, ada ramai orang yang terjejas dari segi sumber pendapatan kan. So termasuklah Ina ni. So disebabkan dia ada sedikit masalah lah untuk membuat pembayaran rumah dan sebagainya, Ina ni dia decide nak balik ke kampung lah. Selepas dia dapat nasihat daripada abang dia jugalah. Abang dia ada sebuah kilang keripik untuk pasaran tempatan je lah. So abang dia kata bolehlah kalau dia nak balik kampung, bantu sama abang dia usahakan kilang keripik tu kan lah, sebab dia lebih pandai berkenaan dengan marketing. So mungkin dia boleh marketkan abang dia punya keripik tu dekat Shopee ke TikTok dan sebagainya kan. But dia kata mula-mula dia rasa macam berat hati juga nak balik lah, sebab kalau dia balik kampung, dia kena stay dekat rumah pusaka arwah mak dia. And dia rasa macam tak nak tinggal kat rumah tu, sebab rumah tu dia kata ada pengalaman seram dia sendiri. Okay? Rumah tu, rumah pusaka mak dia ni atas tanah persendirian lah. Biasalah rumah kampung kan, di atas tanah lot sendiri. Rumah tu fully kayu. Okay, tapi kayu dia masih lagi utuh walaupun dah lama dinaikkan. Tanah lot rumah dia ni dekat corner, paling hujung lah maksudnya. So depan dengan kiri rumah tu akan ada jalan raya lah, jalan raya, dan akan ada tanah-tanah lagi. Tapi tak semua tanah lot yang dekat situ diorang naik rumah. Ada penduduk kampung, diorang buat kebun dan sebagainya. Jadi macam kalau nak tengok rumah dia ataupun rumah pusaka dia tu, dia macam rumah pusaka dia, rumah tu je kat situ, dan yang lain tu macam hutan lah, macam berluka lah, macam tu lah and then dia kata belakang daripada tanah pusaka, rumah pusaka mak dia ni, ada satu tanah perkuburan lama. Okay, tanah perkuburan ni memang dah lama sangat ni, zaman tok nenek moyang dulu-dulu. Dia kata kalau ada orang kampung yang meninggal, tak lagi dikubumikan dekat situ lah. Tapi tanah perkuburan tu masih lagi, macam nak cakap, dia tak dipindahkan ataupun sebagainya, masih ada dekat situ lah. Kalau tanah perkuburan lama, korang tahu kan macam mana. Dia kata macam batu nisan tu, kedudukan batu nisan tu pun macam dah tak berapa betul, ada yang dah sengit. Okay? Nak cakap lalang tu tak ada lah, sebab masih ada orang yang akan bersihkan kawasan tu. Cuma batu tu dah naik lumut, kepuk pun dah berlumut, macam tu lah. So kecil-kecil dulu, zaman dia kecil dulu, memang banyak sebenarnya pengalaman seram yang dia pernah alami dekat sekitar rumah dia tu. Bukanlah dalam rumah, tapi sekitar rumah dia tu. So dia kata one day dia pernah balik mengaji, dia dengan abang dia, dengan kakak dia balik mengaji, diorang berbasikal. Masa tu tak lewat pun, sekitar pukul 8 lebih, nak dekat pukul 9 kan, balik mengaji. So diorang kayu, and masa ni diorang kata dekat atas pokok kelapa, diorang nampak satu sosok yang tengah duduk dengan rambut panjang. Nampak macam langsui. Bukan kakak cantik bukan ponti, tapi langsui. Macam nak beza langsui dengan ponti saya pun tak sure. Tapi dia kata langsui sebab benda tu dia macam duduk dekat atas pokok. Lepas tu dia macam dia macam mana, dia macam bergerak-gerak macam tu, macam menari-nari kan. Tapi benda tu macam tak adalah mengganggu pun. Cuma kalau sebab kita dah nampak kan, of course lah kita seram kan. So tu antara pengalaman seram yang dia ada lah. Selain daripada tu, dia kata kalau malam-malam kan, kalau malam kau lewat tidur ke apa, ataupun kau tidur tak nyenyak, kau boleh dengar suara hilayan halus je, macam daripada jauh pun ada. Tapi orang kata kalau benda tu halus, sebenarnya benda tu dekat kan. Dia macam halus je. Dia macam bukanlah hilayan hihihihi, bukanlah. Dia macam macam bergurindam pun ada tau. Dia kata dia macam hilayan tu macam nak menarik macam orang, siapa pula yang bergurindam malam-malam ni, macam tu dia kata.
itu antara pengalaman seram yang pernah dialami sewaktu dia kecil lah. So bila dia kena balik kat kampung and stay sorang-sorang dekat rumah tu, sebab mak ayah dia dah tak ada, dan abang dia, adik-beradik dia yang lain dah berpindah. Abang dia masih lagi stay berdekatan, tapi bukan dekat rumah tu lah. So abang dia memang akan selalu datang rumah tu, bersihkan rumah tu and pastikan rumah tu dalam keadaan baik lah. So macam keliling kan, tanah-tanah tu macam ada pokok ke apa, abang dia akan bantu untuk cantas dan semualah. So nak tak nak dia kena jugalah balik, sebab masa ni pun dia kata dia memang dalam healing process dah PKP punya pasal kan. Banyak benda yang dia lost, especially dia punya income. So nak tak nak dia kena terima lah. So dia baliklah ke kampung. And seperti yang dia expect, rumah tu memang dalam keadaan baik. Kayu rumah masih lagi elok, tak adalah nampak macam dimakan anak-anak ke apa no. Tapi kalau kau jalan dekat atas rumah tu, dekat papan rumah tu, kau boleh dengar bunyi krik 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 macam tu dia kata. Boleh dengar lah bunyi papan tu ni kan. So malam tu dia tinggal sendiri. Actually boleh je kalau dia nak tumpang rumah abang dia kan, but since dia nak duduk dalam tempoh masa yang panjang and dia pun tak sure berapa lama lagi dia nak duduk dekat rumah tu, better kalau dia duduk dekat rumah pusaka tu lah daripada dia tumpang abang dia. Sebab abang dia pun ada anak-anak kan, takkan dia nak ambil bilik anak-anak dia semata-mata dia nak tidur kan. So malam tu dia kata, malam pertama lagi dia kata, aku pun layanlah movie dekat laptop macam biasa. Kalau kat KL pun aku selalu buat macam tu, layan movie, layan K-drama sambil pasang hard disk kan, layan. Dan sedar tak sedar jam dah pukul 12. Masa ni macam okey lah waktu untuk tidur. So aku clean up, kemas, aku letak laptop aku atas meja solek tu. So aku nak baring nak tidur kan. Dan masa ni baru je nak lelapkan mata, aku dengar bunyi tapak kaki orang berjalan. Okay, dia kata, aku dengar bunyi tapak kaki orang berjalan. Bunyi tu daripada jauh, krek krek krek. Dia macam seolah-olah semakin dekat dan menghampiri pintu bilik aku. Okay, bunyi tu daripada jauh, macam daripada dapur. Dia jalan krek 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 krek. Sampailah bunyi tu semakin lama semakin kuat, and seolah-olah bunyi tu berada di hadapan bilik dia sekarang. Dia kata di hadapan pintu bilik dia. Dia tidur memang dia tutup pintu lah. Okay, dia kata macam dulu-dulu kalau mak daripada dapur nak panggil aku bangun kan, datang macam tu, bangun Nina bangun, macam tu kan. Dia dengar bunyi yang sama, bunyi tapak kaki yang macam tu. Okay, and masa ni sebenarnya dia dah takut, sebab dia dapat rasa benda tu macam seolah-olah berjalan dan berhenti di hadapan pintu bilik dia. Yang ini dia kata masa kecil-kecil memang dia tak pernah kena. Tapi mungkin sebab rumah ni dah lama ditinggalkan, jadi mungkin ada penghuni lain kan. So and masa ni kan dia macam dah takut gila kan. Dia nak ngintai bawah pintu tu, macam boleh nampak nak ngintai. Dia tak beranilah nak ngintai, tapi dia kata daripada bawah pintu dia macam nampak ada bayang tapak kaki tau. Dia tak nampak tapak kaki lah, nampak macam ada bayang, macam seolah-olah memang ada benda ataupun orang yang berdiri depan pintu dia. And masa ni dia kata, nak tak nak aku kena beranikan diri, aku buat tidur lah. Dia sumbat earphone kan, sumbat earphone, and then nak dengar lagu lah kan. But mungkin sebab dia buat bodoh kat benda tu rasa macam dia tak dengar ataupun dia abaikan. Bunyi tapak kaki tu daripada macam bunyi berjalan, tiba-tiba macam bunyi orang berlari lah dia kata. Gru macam tu, bunyi orang berlari dia kata. And masa ni sebenarnya memang aku dah menggeletar. Dia kata aku dah takut, aku tak pernah alami benda ni dalam rumah pula tu. Kalau kat luar rumah tak apa lagi. Dia terus message abang dia, bagi tahu abang dia kan. But masa tu dah pukul 12 lebih, abang dia tak balas lah WhatsApp. Dia kata, aduh abang aku tak balas pula, nak call macam tak sampati kan, nak ganggu abang kan. So dia kata tak apalah, aku cuba juga. Dia buka lah ayat kursi dekat telinga dia, sambil tu dia baca, dia kuatkan semangat dia juga. But then dia kata tiba-tiba dia boleh bau satu bau yang sangat wangi. Dia kata macam bau bunga kemboja, wangi sangat dia kata. And masa ni dia rasa macam aduh, ada sesuatu kat dalam, kat area situ kan. Dia dah takut lah kan. Memang dia bau wangi sangat. Bau kemboja ni selalu kalau let's say diorang ada nampak sesuatu, bau ni mesti akan muncul. So masa ni dia rasa takut. Sebab apa tahu? Sebab dia kata bau tu macam kuat sangat daripada belakang aku. And belakang aku adalah tingkap.
Nah, masa ni dia dah macam, ya Allah ya Tuhanku, kuatkanlah semangatku. But then rezeki dia, abang dia balas message dia. Dia bagi tahu abang dia kan, abang dia balas, terus dia call abang dia. Dia minta abang dia ambil dia malam tu. And abang dia datang ambil dia lah. Masa abang dia datang ambil tu, dia tak keluar tau. Dia tak keluar buka pintu. Dia suruh abang dia masuk sampai depan pintu, baru dia nak keluar. Sebab dia takut kalau dia buka pintu, tiba-tiba macam ternampak ke ataupun ada benda yang memang menunggu depan pintu tu kan. So malam tu dia tidur rumah abang dia. Tak nak dia tidur rumah abang dia. Esoknya abang dia bantulah panggil ustaz untuk rukiahkan balik rumah tu and buat sesuatu lah. Sebab rumah tu kan dah lama kosong, mungkin ada penghuni lain kan. But dia kata after that, dia ambil masa seminggu jugalah sebelum dia berani nak masuk balik dekat rumah tu. And after that dia kata alhamdulillah lah, tak adalah bunyi tapak kaki ke apa. Tapi kalau kau dengar bunyi hilai ke apa, masih ada. And bunyi bau harum bunga kemboja tu pun dia kata masih ada. Sebab benda tu benda dekat luar, bukan dalam rumah kan. So memang tak boleh nak buat apalah dia kata. So itu saja perkongsian cerita daripada Ina. Terima kasih sebab sudi dengar video ni sampai habis. Apa saja yang berlaku kepada Ina, anggaplah sebagai perkongsian cerita. Janganlah terlampau taksub. Sampai kita jumpa on the next video. Terima kasih guys. Thank you so much. Bye.